Dia kata manakah yang betul? Okey, sekarang kita tengah cakap which of the following is correct? Dia tengah cakap pasal faktor skala. Bila cakap pasal skala ni, okey. 1 kepada n. N ialah skala. Di mana n ni ialah image. Dan ini kita tengah banding dengan objek. Kita tengah banding dengan objek. Di mana kita tahu image sama dengan objek darab n. Okey, objek darab n. Jadi, skala ni objek darab n. So, we see here, campur-campur kan. Jadi, objek 12. Jadi, skala dia 1/6. Jadi, patutnya, okey, bila kita skala ni, kita tengah cakap sisi yang sama. Kalau kita tengah cakap sisi ni kena banding dengan sisi ni lah. Jadi, 12 darab 1/6, kita dapat 2. Jadi, dengan faktor ni, patutnya kita dapat 2. Jadi, salah. Kalau yang ni 1/3, 12 darab 1/3, kita patut dapat 4. Di mana ini ialah jawapan dia lah. Kan? Sebab ini skala dia 4. Jadi objek darab n. Objek ialah 12. 12 darab 4. Patut sini dapat 48. Sini 12 darab 6. Patut jadi berapa? 12 darab 6, 72. Jadi kita tahu bila cakap pasal skala, lagi besar image. Maksudnya kalau n lagi besar daripada 1, bila n lagi besar daripada 1, maksudnya dia punya image akan lagi besar dari objek. Macam ni. Bila skala lagi besar dari 1, patutnya kita punya jawapan ni lagi besar lah. Jadi yang ni jawapan dia P. Okay. Dia kata in diagram 7, quadrilateral PQRS is the image of JKLM. So dia kata PQRS ni image JKLM bawah reflection of straight line GH. Jadi mana PQRS? PQRS. Okey, sekarang ni PQRS. Okey, lepas tu dia kata image, dia kata yang ni image kepada quadrilateral JKLM. Okey, JKLM ni warna lain lah. Okey. Lemak tu kan yang ni pula. Sekejap. Jadi sekarang bawah JKLM ni JKLM. Okey, this one JKLM. Dia kata di bawah pantulan garis lurus GH. Dia kata mana vertices, mana bucu yang tidak ditanda dengan betul. Jadi, bila pantul ni kita tahu dia akan terbalik. Bila pantul sengit, bila dia reflection ni, bila sengit, dia akan terbalik tau. Apa yang terbalik? Maksudnya jarak X dan Y dia akan terbalik. Kalau jarak daripada sini, okey, guna warna lain lagi. Sekejap. Alah, susah lah guna ni, sekejap. Okey, contoh apa yang terbalik kita tengok sini. Sekarang X sini 2. Jadi dia akan gerak Y 2. Nampak? X gerak 2, Y. Okey, sekarang X yang gerak 2. Bila lalu sini, dia akan jadi Y yang gerak 2. Dia akan pantul macam tu. Jadi yang ni betul. Okey. Yang ni pula. P ni pula nak pergi ke H, kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nampak dia gerak 8 pada paksi X. Bila pantul dia akan gerak 8 pada paksi Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 je. Dia patut gerak 8. Jadi yang ni salah. Jadi ni apa ni? Ni P. Jadi sekarang P ni salah. Okey, kita cek titik lain pula. Kalau Q ni kita tengok dia gerak pergi line 1. Jadi bila pantul 1, kita dapat K, betul. M ni pula. M dah, yang ni pun dah, yang ni pun dah. Okey. Jadi kita nampak macam tu. Jadi bila pantul dia kena gerak, dia akan terbalik. Maksudnya kalau gerak X kena line, bila dah kena line dia akan pergi Y macam tu. Jadi kita nampak kan kenapa jawapan dia P.
Okey, dia kata graf Y sama dengan cos X. Jadi sekarang ni Y sama dengan cos X. Okey, dia kata graf Y sama dengan cos X. Dia kata cari nilai P. Jadi nilai P ni dekat sini. Nilai P ni bila Y sama dengan negatif 0.5. Jadi kita ganti je lah dekat sini. Jadi Y sama dengan cos X. Bila Y sama dengan negatif 0.5 sama dengan cos X. Jadi kita tahu sekarang ni. Okey, sebelum tu kita tahu kalau kita guna kalkulator dia akan kira positif. Nak tahu negatif ni dekat mana, kita kena tahu kuadran kita. Jadi kuadran ni ikut suka hatilah nak guna formula apa. Contoh STC. Saya terlalu cantik. Geli aku. Tapi okey, STC. So you see here negatif. So kita tahu kat sini semua positif. Sini sin je positif. Sini tangent je positif. Ni cos saja positif. Jadi bila cos negatif, dia sama ada dekat kuadran kedua ataupun ketiga. Jadi dia mesti dekat sini atau sini. Bila kita tengok kuadran kedua ni sampai 180 darjah. Jadi dia mesti dekat kuadran ketiga. Jadi cos X sama dengan 0.5. Jadi kita nak cari X. Cos ni pindah belakang sama dengan cos negatif 1, 0.5. Kita akan dapat 60. Jadi 60 darjah. 60 darjah ni melambangkan kalau dia dekat sini, kuadran kedua. Bila kuadran ketiga, 60 darjah dekat sini, kita tahu daripada sini pergi sini, jadi 180 tambah 60, kita dapat 240. Jadi jawapan dia A. Okey, dia kata name the angle between PWQ dengan TUVW. Jadi PWQ ni mana? Okey, PWQ yang ni dengan satah TUVW. Mana? TUVW. Okey, jadi bila nak kira ni, nampak yang ni, dia akan mestilah 90 darjah dan kita garis normal. Bila garis normal, kita turun straight macam ni, jadi dia akan pergi sini, nampak? Kan kita bayangkan ni, kalau dia kita tekukkan dia dekat bawah, dia turun macam tu, yang ni akan turun sini straight. Jadi sudut 90 darjah dekat sini. Jadi sudut dia adalah dekat sini. Nampak? Ni sudut dia VWQ ataupun VWQ ataupun QWV. Dia tak jawapan ni. QWV jawapan dia C. Okey. Okey, sekarang ni nampak ni. Sekarang 2M tambah N. M tolak N tolak M tambah N kuasa 2. Jadi, mula-mula kita kembangkanlah. 2M darab M dapat 2M kuasa 2. 2M ni tolak. Tolak N dapat tolak 2MN. N darab N tambah MN. N darab negatif N tolak N kuasa 2. Jadi, tolak buka-bukaan. Jadi sini akan jadi M kuasa 2. 2 darab M darab N tambah 2MN. Sini akan tambah N kuasa 2. Kenapa? Bila kembang ni, A tambah B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Ataupun tengah ni sama dengan yang ni darab yang ni darab yang ni. Nampak? Jadi sekarang 2M kuasa 2, negatif 2MN tambah MN dapat negatif MN tolak N kuasa 2. Jadi kita nak kembangkan negatif darab M kuasa 2 dapat negatif M kuasa 2. Negatif darab 2MN dapat negatif 2MN. Negatif darab positif N kuasa 2, negatif N kuasa 2. Jadi mana boleh gabung-gabung, mana boleh tolak. 2M kita gabung yang samalah. Bila macam ni, yang sama huruf je kita boleh gabung. Jadi, M tak sama dengan M kuasa 2. Tak boleh gabung. Mesti sama. Jadi, M kuasa 2 dengan M kuasa 2. 2M kuasa 2 tolak M kuasa 2 dapat M kuasa 2. Potong. Jadi, negatif MN tolak 2MN akan jadi
Kan sama mn dengan mn, negatif 3mn. Negatif n kuasa 2 tolak negatif 1 tolak negatif 1 dapat negatif 2n kuasa 2. Jadi susunan ni tak kisah asalkan ini ialah nilai dia. Jadi n kuasa 2 tolak 3mn tolak 2n kuasa 2. Jadi jawapan dia A. Okay. Calculate the value of P. Okey, sekarang ni kita tengok bila ada pecahan. Macam biasalah, kalau ada pecahan, what we did is that kita samakan penyebut. Jadi, samakan penyebut. Jadi, kalau tengok ni, gandaan sepunya terkecil ni ialah 6 lah. Sebab dua ni nombor perdana. Jadi, nak jadikan bawah ni 6, yang ni kena darab. Bawah kena darab 3. Bawah darab 3, atas pun darab 3. Yang ni pun sama, darab 3. Jadi yang ni akan darab 2 per 2. Sebab nak jadikan 6. Jadi yang ni akan darab 6. Kenapa? Sebab 6 per 6. Betul? Bila semua dah per 6, kita boleh buanglah bawah tu. Jadi atas ni akan jadi 3. P tambah 4 tolak. Yang ni akan jadi 2. P tolak 2 sama dengan 3 ni akan jadi 3 darab 6. Kan? Bawah ni dah tak kira sebab kita akan okey, 3 darab P kita dapat 3P, 3 darab 4 dapat 12. Okey, negatif 2 darab P dapat negatif 2P, negatif 2 darab negatif 2 jadi 4 sama dengan 18. Jadi 3P tolak 2P jadi P, 12 tambah 4 jadi tambah 16 sama dengan 18. Nak cari P, 16 pindah belakang, 18 tolak 16 kita dapat 2. Jadi jawapan dia 2. Okey, dia kata diagram 10 shows a man on top of floor of a building. Dia kata lelaki ni dekat tingkat atas. The angle of depression. Okey, sekarang bila kita cakap pasal depression, dia ada dua. Dia depression ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia kata sudut tunduk. Okey, dia ada dua tau, sudut dongak dengan sudut tunduk. So bila tunduk maksudnya kita tengok bawah. Sudut dia akan ke bawah. Tapi sudut ni mesti dari paksi X. Mesti dari paksi X. Sudut dongak bila sudut dongak kita tengok atas daripada paksi X. Sudut tunduk tengok bawah dari paksi X. Tu maksud dia. Mesti dari paksi X. So dia kata angle of depression ataupun sudut tunduk dia ialah 27 darjah. Maksudnya kita tahu daripada sini dia pandang bawah mesti daripada paksi X 27 darjah. Dia kata the car is X meter from the base of the building. Di mana beza dia daripada sini ni orang ni, sini ialah X meter, ini ialah 27 darjah. Lepas tu dia kata apa dia nak ni? Dia kata it is given that his eye level is 18 meter above the horizontal ground. Okey, tinggi mata dia daripada tanah ni 15 meter. Lepas tu dia kata cari X in meter. Cari X in meter. So sekarang ni okey, nampak tak? Kita tahu juga bila paksi X ni sini dan sini ialah parallel lah. Paksi X dia naik atas paksi X. Jadi parallel sini sama juga dengan 27. Jadi kita ada segitiga macam ni di mana sini ialah 27 darjah, sini ialah 15, sini ialah X. Jadi untuk kira ni kita boleh guna boleh guna nisbah trigonometry, So we guna soh cah toa. Ni formula bahasa Inggeris lah, tapi senang nak ingat. Di mana kita tengok O ni opposite, H ni hypotenuse. Kalau kita ada segitiga, kalau ni X, kita tahu bertentangan ialah opposite. Dan ke bawah ni ialah apa? Ada 3 je, A adjacent, sini ialah H.
Jadi kita boleh tengok berdasarkan apa yang kita ada, apa yang kita nak cari. Sekarang kita ada sini. Sini ialah opposite, nampak? Opposite dan adjacent. Jadi opposite dengan adjacent ni O dengan A. Formula apa yang guna O dan A? Tangent. Jadi kita tahu tangent theta sama dengan O bahagi A, O bahagi A. Di mana tangent 27 sama dengan O ialah bertentangan ialah 15 per X. Kita nak X, jadi X sama dengan 15 per tangent 27, kita akan dapat 29.44 darjah. Jadi sini 29.44. Okey, dia kata diagram 11 shows a tower RS. Okey, kita ada tower RS, PQR horizontal plane. Dia kata angle of elevation, sudut dongak S daripada Q. Jadi bila kata pasal dongak atau tunduk, mesti daripada paksi mengufuk. Mesti daripada paksi X. So kalau dia tunduk daripada X, dia tunduk bawah. Kalau dia dongak daripada X, dia dongak atas. So dia kata angle of elevation S from Q. Daripada Q dia dongak ke S. Daripada Q dia dongak ke S. Dongak mesti daripada sini ialah 50 darjah. Cari sudut tunduk P daripada S. So P daripada S. So kalau kita gabung sini, sudut tunduk ni mesti dekat sini. Nampak? Mesti selari dengan ni. Jadi sudut tunduk sini ke sini ialah kita tak tahu. Ini yang kita nak cari. Jadi sekarang ni kita tahu sini 50 darjah. Jadi bila ada kaitan dengan 90 darjah ni kita guna trigonometri lah. Trigonometri di mana kita guna soh cahaya. Jadi O ni opposite, A bersebelahan, H hypotenuse. Kalau kita ada sudut, contoh ni X, bertentangan ialah opposite, sini ialah A, sini ialah H. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang kita nak guna. Yang kita dah ada sekarang ni nampak 50 darjah, kita ada 13. 13 ni opposite. Jadi kita boleh cari QR. QR ialah A. Jadi O dengan A boleh guna tangent. Jadi kita tengok tangent 50 sama dengan O, opposite bertentangan ialah 13 bahagi QR. Jadi QR sama dengan 13 bahagi tangent 50, kita akan dapat 10.908 meter. Jadi sekarang kita kawan yang lain. Jadi kita tahu sini pergi sini 10.908. Jadi sini 8 meter. Jadi kita nampak juga yang ni selari dengan sini kan. Jadi X ni sama juga dengan kalau X dekat sini. Di mana kita tengok sini X, sini ialah 8 tambah 10.908. Jadi 18.908. Sini tinggi ialah 13. Jadi kita boleh cari X guna tangent. Jadi tangent X sama dengan opposite bagi adjacent, bertentangan bagi bersebelahan. Bertentangan 13, bersebelahan 18.908. Jadi X sama dengan tangent negatif 1, 13 bahagi 18.908. Jadi kita dapat 34.51. Jadi sekarang kalau 0.51 ni nak tukarkan kepada sudut ni, kepada degree ni. Jadi sekarang nampak 34.51 sama dengan 34 tambah 0.5 darab dengan 60. Di mana 0.51 darab 60 kita dapat 30.6 ataupun 31. Jadi 34 degree 31 darjah. Jadi yang inilah 31 minit. Jadi jawapan dia C. Okey, dia kata
FGH dekat horizontal plane. Okey, dia kata G is due to east of H. Dia kata G ni dekat timur H. Mula-mula kita tengok dulu. Kalau macam ni, utara, selatan, barat, timur. Dan dia kata G ni dekat timur H. Jadi, ke sini ialah timur. Jadi nampak tak? Dia pusing timur ni dah jadi dekat sini. Nampak? Bila timur ni kat sini, utara akan jadi dekat sini. Jadi kita tahu automatik sini ialah utara. Nampak? Sini akan jadi barat, sini akan jadi selatan. Di mana kita tahu G ni dekat timur sini. Paling penting nak tahu utara dekat mana. Where is our north? Sebab bearing memang kira daripada utara. Kalau tak ada utara, tak boleh nak kira bearing dekat mana. Sekarang dah tahu utara dekat sini. Jadi, sekarang dia kata cari F daripada G. Dari G. Jadi dari G ni kita kena buat macam ni juga. Alamak, saya ingat sikit. Okey, macam ni lah. Okey, macam ni. Di mana kita tahu sini 90 darjah. Sebab sini ialah dia punya timur kan. Timur daripada sini. Sini utara. Sini timur. Jadi sini 90 darjah. Sini pun mesti 90 darjah. Okey, jadi kita tengok sekarang kita boleh sari sudut ni. Sini 41, jadi segitiga sama kaki. Sini mesti 41. Jadi sudut ni ialah 180 tolak 41. Kita dapat 139. Sini 139. Jadi kita nampak F dari G mestilah daripada utara. Kita mesti kira daripada utara. Utara pergi sampai sini. Nampak? Sampai pergi ke garisan yang sambungkan F. Jadi sini pergi sini. Sini 90. Sama dengan 90 tambah 139, kita dapat 229. Jadi jawapan dia C. Dia kata U kutub utara, this is the kutub utara, kutub selatan. Lepas tu dia kata UPQSR sebuah bulatan agung. Jadi bulatan agung, dia kata Q dan R terletak pada selarian latitude yang sama. Cari R. Jadi Q dengan R ni sama latitude dan atas garisan agung. Nampak? So great circle lah. Kita kata great circle ni hujung ke hujung lah. Jadi sini dan sini maksudnya dia bertentangan. Jadi mula-mula cari dulu kedudukan Q. Jadi Q ni kita depan mesti latitude dan longitude. Kalau tengok daripada tengah-tengah ni 70 darjah naik atas. Naik atas maksudnya menghala ke north, this is 70. So here, dekat sini kita tahu sini utara, selatan, barat, timur. Jadi 0 ni dekat tengah-tengah. Jadi bila pergi ke kiri, dia akan pergi ke barat. Kita tengok sini 110. Bila pergi sini akan jadi, line ni akan jadi 110, barat ialah west lah ataupun barat. Jadi, sini ialah Q ialah 110 west, 70 north, tinggal pula north. Jadi R ni, bila dia sama latitude, dia akan jadi 70 north juga. Tapi dia punya longitude, okey, kita tahu dia atas satu great circle. Great circle maksudnya, nampak garisan yang sama. Di mana formula dia, kalau atas great circle bertentangan 180 darjah, jadi sini akan jadi 180 tolak 110 dan dia punya arah akan bertukar daripada west akan jadi daripada barat akan jadi timur. Jadi R akan jadi 70 north dan 70 timur ialah east ataupun 70 utara dan 70 timur ialah T lah. 70 utara 70 T. Jadi jawapan ialah A.